Bab ke-26, itu bab bersembahyang di kawasan tanah runtuh dan di kawasan yang pernah ditimpa azab. Tersebut bahawa Ali radhiyallahu anhu tidak suka bersembahyang di kawasan tanah runtuh Babylon. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu memasuki kawasan orang-orang yang ditimpakan azab kecuali dalam keadaan kamu menangis. Sekiranya kamu tidak dapat menangis, janganlah pergi ke situ supaya kamu tidak ditimpa azab siksaan yang telah menimpa mereka." Bab ke-27, bab bersembahyang di dalam gereja. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kami tidak mahu masuk ke dalam gereja-gereja kamu kerana adanya patung-patung, yakni berhala-berhala itu di dalamnya. Ibnu Abbas bersembahyang di dalam gereja kecuali gereja yang terdapat di dalamnya patung-patung, yakni berhala-berhala." Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang pernah dilihatnya di bumi Habsyah. Gereja itu dipanggil Maria. Ini gereja Maria. Ummu Salamah menyebutkan patung-patung yang pernah dilihatnya di dalam gereja itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah orang-orang yang apabila orang baik, yakni orang soleh di kalangan mereka mati, mereka membina di atas kuburnya masjid dan membuat patung-patung seperti itu di dalamnya. Merekalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah." Nah, ini masih lagi Imam Bukhari bincang tentang masjid, tapi masjid yang tidak khusus, masjid dalam maknanya yang umum, iaitu di muka bumi inilah, di muka bumi ini. Jadi ada antara muka bumi, kawasan ataupun tempat yang telah mengalami tanah runtuh, selai bumi itu, tiba-tiba gempa ke apa ke, banyak berlaku kan sekarang ni. Segala rumah, segala bangunan masuk dalam tanah dan matilah orang. Nak korek waktu tu bukan main susah tu lah kan. Seperti yang kita duduk tengok selalu ni berlaku dalam TV-TV, begitulah. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan tanah runtuh di situ. Tapi di kawasan tu ketika biasa boleh ke tidak sembahyang? Itu dia nak bincang tu. Situ pun kira masjid juga, yang ni tempat yang boleh kita guna untuk bersembahyang juga. Sebab muka bumi dalam hadis yang jadi pegangan Imam Bukhari-nya, iaitu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid. Dia termasuklah bila kata bumi itu kawasan ni, kawasan seperti saat ni, kawasan tanah runtuh, kawasan gunung berapi dan sebagainya, termasuk. Situ pun boleh bersembahyang juga. Itu orang panggil masjid dalam maknanya yang umum. Imam Bukhari nak cerita tentang masjid ni bukan masjid hak kita maklum saja, tidak. Masjid dalam maknanya yang khusus tu tidak, tetapi masjid dalam pelbagai maknanya. Jadi maknanya yang umumnya ialah tempat sembahyang. Masjid dengan makna tempat sujud. Jadi kalau tempat sujud, tempat sembahyang, mana-mana pun kita kena sembahyang bila sampai masa dia, dalam waktunya kena sembahyang. Tak kira lah tempat tu pernah berlaku tanah runtuh ke, gempa bumi ke, apa ke, ataupun azab Allah SWT yang lain, tak kira. Macam-macam bentuk azab.
Dan terjemahannya telah kita baca tadi. Satu perkara yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, ini selalu digunakan dalam bahasa Arab, iaitu menyebutkan umum selepas khusus, menyebutkan khas, yang khas selepas menyebutkan yang khas. Orang panggil bab zikril am ba'dal khas, menyebutkan umum selepas khusus. Macam di sini, bab bersembahyang di tempat-tempat yang di kawasan tanah runtuh, berlaku tanah runtuh, pernah berlaku lah. Itu tanah runtuh tu satu macam azab juga, seksaan juga. Wal azab, dan azab. Dan azab tu umum, tidak semestinya dalam bentuk tanah runtuh, dalam bentuk gempa bumi ke, gunung berapi ke, tsunami ke, apa ke kita kata. Itu azab. Azab ni umum. Kalau nak kiranya tanah runtuh tu termasuk dalam azab dah. Tapi disebut di sini secara khusus tanah runtuh dulu. Sebab apa? Sebab ada dalam hadis. Tsunami tak ada. Sebab tidak sebut. Ni sebut sebab ada dalam hadis. Hak tu kita kena melera lah. Itu cara Imam Bukhari nya. Sebab ada sebut dalam hadis. Walaupun dia ni sebahagian daripada azab, salah satu daripada azab Allah SWT. Azab tu disebut kemudian banyak lagi dalam bentuk yang lain. Tidak semesti dalam bentuk tu saja. Tidak semesti dalam bentuk tu saja. Hal lain-lain pun ialah jugalah tempat-tempat yang berlaku azab Allah dalam macam-macam bentuk tu. Tak kira. Jadi ini orang panggil bab sebut umum selepas khusus. Ada juga disebut yang khusus selepas umum. Banyak dalam Quran, dalam hadis, banyak sekali digunakan. Dia adalah maksudnya itu mengikut kaedah ilmu balaghah tu, adalah maksudnya. Misalnya berhubung dengan bulan puasa ni kan, malam qadar tu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat bertali-tali, berterusan turun. Tanazzalul malaikatu warruh, dan ruh. Ini sebut ruh tu selepas malaikat itu, orang panggil sebut khusus selepas umum. Sebab ruh tu maksudnya Jibril. Jibril pun turun malam tu. Jibril pun turun malam tu. Apa disebut Jibril secara khusus selepas disebut hak umum? Umum tu mana malaikat? Sebab istimewa. Orang istimewa mari kita sebut khusus lah. Padahal kalau kita kata tanazzalul malaikatu fiha, tak payah waruh pun tu masuk dah dalam tu. Tapi mana tahu takut dia tak mari. Mana tahu. Jadi sebut khusus selepas itu biasa. Nak rayak istimewa dan nak menghilangkan keraguan. Kita mungkin kita kata dia tak mari. Tak mari. Orang satu pun mari. Nak rayak gitu. Ada kalanya disebutkan tadi sebut umum khusus selepas umum. Ada kalanya disebut umum selepas khusus. Misal ni Imam Bukhari guna dalam Quran banyak. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Misalnya dia mengajar kamu kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah. Hikmah tu dengan mana? Hadis, sunnah. Lepas tu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia mengajar kamu apa-apa yang sebelum ini kamu tak tahu. Jadi hak kamu tak tahu tu banyak. Quran dan sunnah pun tak tahu. Gol lain lagi banyak lagi hak tak tahu ilmu kan. Banyak. Jadi Quran dan sunnah tu disebut dulu. Ini yang khusus. Banyak lagi hak tak tahu. Lepas tu sebut hak umum. Banyak lagi hak kita tak tahu. Hak tu pun Tuhan ajar juga. Tapi apa sebut Quran dan sunnah dulu? Sebut dulu ni hak penting. Sebab hak ni hak penting. Hak lain tu kalau tak sebut pun tak apa. Tidak wajib kita tahu. Tidak menjadi panduan dan pedoman. Tidak sumber hidayah. Hak lain-lain tu walaupun ilmu pun memanglah Tuhan ajar belakang macam-macam. Tapi dia sebut hak tu dulu. Apa sebut tu? Dia ada adalah maksud-maksud yang macam di sini. Sebab ada dalam hadis sebut. Di mana Nabi SAW ketika lalu dekat kawasan tanah runtuh di Babylon ini, dia cepat-cepat pergi. Ada akan datang kita akan jumpa.
Itu sebab disebutkan khasf itu dahulu, bukan kerana dia paling teruk seksaan dalam dunia ni. Hak paling teruknya azabnya berupa tanah run. Tidak gitu. Banyak lagi hak lebih teruk lagi, hak lebih dahsyat lagi. Tapi apa sebut dulu? Ada. Pasal ada kaitan dengan hadis. Imam Bukhari salah satu cara dia, hak mana ada dalam hadis, hak tu dia utamakan. Dan ia termasuk dalam salah satu azab, seksaan. Sebab ada azab itu kerana manusia melakukan maksiat dan dosa banyak, ataupun ketetapan Allah. Hak orang lain dipanggil fenomena alam. Fenomena alam itu pun Allah juga yang tetapnya. Kawasan-kawasan ni selalu berlaku gunung berapi. Ahli sains pun kaji memang sungguh. Kawasan tu dalam lingkaran gunung berapi misalnya kita kata. Itu pun kau mana-mana pun selesa. Kalau orang situ taat berlaku apa, selesa kena pindah ganda. Kalau dapat tahu dahulu nak gempa bom, nak gunung berapi dan sebagainya, macam kita selalu dengar di Indonesia tu kan, royak dulu, berlari, tinggal rumah tu, selesa juga. Jadi seksaan itu dalam dua keadaan. Sama ada kerana melakukan dosa, maksiat banyak. Ada kalanya sebab biasa tak ada, tidak diketahui, tidak mengikut sebab biasa, tapi berlaku juga. Yang biasanya saya sudah tahu dah, ni kawasan-kawasan yang biasa berlaku gempa bumi dan sebagainya. Tahu dah. Bagaimanapun semuanya itu azab berlaku, seksa berlaku. Imam Bukhari nak ceritanya di sini tempat yang pernah ditimpa azab ni, apapun bentuknya, tak kira lagu mana. Bolehkah kita semayang? Kalau semayang makruh ke tidak? Kau haram kau lagu mana? Nak cerita hukumnya kita ni. Orang Islam nak tahu hukum. Nak tahu lagu mana, berapa gegaran dia tu, ukurannya. Itu kerja orang lain tu. Orang lain pun boleh belajar. Kita nak belajar dengan orang lain tak apa tu. Bagi kita je nak tahu semayang tu. Ni tak ada orang lain kafir tak akan royak kita. Kita tak boleh belajar dengan dia ni. Hak lain tu kita boleh belajar. Dengan orang kafir pun tak ada jadi masalah nak belajar. Termasuk dalam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Dia mengajar kamu apa yang selama ni kamu tak tahu. Termasuk dalam boleh belajar. Ada nota di situ 610 tu. Bab ini diadakan Bukhari untuk membincangkan hukum bersembahyang. Dicaukkan hukum di kawasan tanah runtuh dan di kawasan yang pernah ditimpa azab Allah. Payah nak jaga ni. Ni cuba jaga tulisan Rumi ni kan. Tu bubuh, koma nak suruh azab dah. Payah. Tapi Z tu Z juga kena nak lagu mana? Zal dengan Zai serupa juga. Cakap nak jaga lebih tu payah dah. Tetapi pada pendapat saya sebenarnya kena jagalah seboleh-bolehnya. Kena jaga. Sebab kalau tidak muskil lah ni kan duduk gomo maju ke Jawi pula kan. Ni nak masuk kalau Rumi kalau hak Jawi tu nak bawa Hamzah alih ke bawah ain. Kalau kita tengok kamus dia adalah bawah ain bukan bawah alih. Susah. Jadi dia pergi ke situ juga. Jadi hak mana hak betulnya lagu mana? Susah. Jadi tak belaga tu kaum Jawi dengan kaum Rumi. Tapi memang susah nak jaga, susah. Kebanyakan yakni jumhur ulama berpendapat hukum bersembahyang di kawasan-kawasan itu adalah makruh. Makruh. Golongan Zahiriyah, Al-Amidi dan Abdul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali, ni salah seorang tokoh dalam mazhab Hambali, berpendapat sembahyang di kawasan-kawasan itu jika dilakukan dalam keadaan tidak menangis adalah haram dan tidak sah. Siapa begitu? Ada. Siapa tak sah? Haram, tak sah. Pendapat golongan dikatakan situ jatuh satu perkataan. Pendapat golongan ini sepatutnya ada situ. Dikatakan kuat oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ni dia kata kuat. Haram
dan tak sah ni, dia kata kuat. Tapi itu bukan pendapat jumhur ulama, bukan pendapat majoriti ulama. Segelintir lah ada yang berpendapat begitu. Kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari mengatakan Bukhari sependapat dengan jumhur ulama dalam masalah ini. Bukhari serupa dengan kebanyakan ulama, kata makruh juga, berpendapat makruh bersembahyang di tempat-tempat ini. Tetapi Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria di dalam takrir Bukharinya mengatakan, dalam takrir Bukhari ni dalam bahasa Urdu, kalau cari hak takrir dia dalam bahasa Arab tak jumpa, tak ada. Hak takrir dia dalam bahasa Arab tu apa ni orang panggil hasyiah Lami'ud Darari, syarah Bukhari tu, bawah tu, tu takrir dia hak bahasa Arab. Hak tu tak ada sebut ni. Dalam takrir Bukhari dia, kalau kata takrir Bukhari dalam risalah kita ni, maksudnya hak tu, bukan hak Arab tu, tidak. Mengatakan Bukhari berpendapat harus tanpa makruh bersembahyang di kawasan tanah runtuh dan di kawasan yang pernah ditimpa azab Allah. Harus, tidak makruh. Tengok, beza pendapat. Ada yang kata Imam Bukhari berpendapat begini, ada yang kata Imam Bukhari berpendapat begini. Lepas tu hak mana sah betul? Orang kata hak ni lah kita kena pakai mazhab Pak tu. Hak luar daripada mazhab Pak tak boleh payah pasal kita nak tentu lagu mana. Hak ni ke hak ni serupa je sebenarnya. Mazhab Pak pun lagu tu juga. Kalau tidak, tak ada lah pendapat Imam Syafi'i 2-3 dalam masalah. Serupa. Jadi tak betul kata dengan sebab tu jadi ada kelebihan mazhab Pak daripada orang. Tak, serupa. Sebab apa? Kalau dalam mazhab Pak ni pun lagu tu juga. Imam Ahmad kadang-kadang 4-5 dah pendapat sosok kalau. Jadi 4-5 tu sebab apa? Sebab tak terang lah. Ada anak buah dia fikir boleh jadi tok guru maksud gini. Oh ni kata tok guru kita maksud gini. Ada pendapat masing-masing. Itu sebab jadi berbeza-beza. Walau bagaimanapun kita kena tengoklah hak mana lebih kuat. Hak tu lah dalam sosok mazhab tu ada hak rajih, ada yang marjuh, ada yang azhar, orang panggil ada khilaf azhar, ada sahih, ada khilaf sahih, ada asah, ada khilaf asah dalam mazhab tu. Dia ada kaedah dia tu. Begitulah juga dalam hak lain-lain pun. Supaya kena tengok hak mana lebih kuat, hak mana lebih kemah sebenarnya. Itu banyak sekali benda-benda yang seumpama ini berlaku. Setengah-setengah tu dia pendapat seperti kita kata tadi tak kena. Kalau lepas tu fiqh lain-lain pula tu dia lain-lain istilah pula. Dalam fiqh Hanafi pula dia mengikut zahirul mazhab. Dia mengikut bukan zahir mazhab pula. Ada beberapa juga pendapat Imam Abu Hanifah misalnya. Supaya ni pun lagu tu. Tetapi hak mana lebih tepat tu masing-masing lah, berdasarkan ijtihad masing-masing. Seperti di sini kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari mengatakan Imam Bukhari sependapat dengan jumhur yang mengatakan bersembahyang di tempat-tempat seperti ini sah tapi makruh. Tetapi Syekh Zakaria mengatakan tidak, Imam Bukhari tidak berpendapat lagu tu. Imam Bukhari berpendapat harus tanpa makruh. Tak ada makruh, harus boleh sah sembahyang tu, tak ada makruh. Kalau makruh maknanya sekadar sah saja sembahyang, tak boleh pahala. Pahala ke mana orang duduk-duduk kawasan tu? Sedih benar. Sembahyang makruh semua. Sembahyang makruh semua. Nah, pahala ke mana? Dan dia nak agak situ punca rezeki dia. Tok nenek dia tinggal tanah dia situ. Mana? Sebab kita lah tidak seberat tu, tapi ada juga kat tepi-tepi sungai tu kan. Musim banjir kan kena pindah randah juga. Itu pun macam azab juga tu. Saya sah juga. Pahala tu makruh situ. Nah. Akan nak kira gitu. Jadi sepanjang hayat tu sembahyang makruh. Tak benar sabar tu. Dan sebenarnya Imam betul Syekh Zakaria kata pada pendapat saya
Syekh Zakaria kata tu, itu pendapat Bukhari tu lebih tepat. Itu sah, harus. Kalau molek sudut-sudut lain, boleh pahala, tak ada apa-apa, tidak makruh. Kalau kata makruh, tak boleh pahala, kurang dah lah. Nyaya juga nak dia tanah dia ada situ, itu tepi sungai. Kira tu gak dia buat rumah tinggi, no. Tiang tu tinggi. Sebab nak gilai pun susah juga, nak beli tanah mahal, nak pindah-pindah pun banyak perkara lah. Cumanya ketika sekali-sekali orang bagi amaran tu, kalau tempat guna berapi lagi teruk kan, lari lah buat lari. Ketika tidak guna berapi tu, berapa ratus tahun duduk situ, tak ada apa-apa. Subuh pun lebih pada tempat lain lagi. Subuh pun situ. Lepas lagu mana? Makruh. Di situlah kita tengok mana pendapat lebih comel, lebih molek. Allah SWT ni tidak tengok dari segi zahir saja, dia tengok dari banyak sudut. Dan semata-mata kerana tu bukan dengan pilihan dia, jadi makruh semaya dia pula. Cuma yang tak bui pergi tempat tu, tak boleh pergi tu, itu sebab lain. Sebab kalau tempat tu pernah berlaku, mudah nak berlaku tu. Sebab kita kata kalau orang pernah gila sekali, bekas kita kata dah mudah nak jadi pula dah. Begitulah juga ni pun, dari segitu je. Bukan dari segi dosa pahala kau apa dak. Tak ada kerana benda-benda hak tabi'i lagu tu dia sendiri yang buat, tiba-tiba orang jadi kurang pahala. Tak ada, bukan lagu tu. Jadi hak Syekh Zakaria kata ni pendapat Imam Bukhari betul. Kalau kita nak tahu mana hak ni betul ke tak betul, hak ni lebih kuat. Tak apa, kita baca dulu. Alasan jumhur ulama dan kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari yang mengatakan Bukhari sependapat dengan jumhur ulama dalam masalah ini ialah athar Ali. Lepas pada Imam Bukhari sebut gitu kan atas tadi, dia mari athar Ali, iaitu tersebut bahawa Ali radhiyallahu anhu tidak suka bersembahyang di kawasan tanah runtuh. Babylon tu dia tak suka sembahyang situ. Ada akan datang dia sebut dia tak sembahyang situ. Cepat-cepat pergi sampai lepaskan pada kawasan tu baru dia sembahyang. Padahal masa sembahyang masuk dah. Ada orang kata kalau ke mana kita nak sembahyang sini? Tak, kata dia, kita pergi di depan. Dia kata dia tak suka sembahyang tempat yang pernah ditimpa azab Allah. Imam Bukhari buat mari hak ni kan dalam tajuk menunjukkan Imam Bukhari pegang hak tu lah. Jadi kalau Sayyidina Ali tak suka sembahyang, apa tak suka? Mestilah sesuatu yang tak molek tu kan dia makruh dah. Dia faham situ. Tak boleh pergi sekat tu. Mari dengan Bukhari ni dia kena pergi dalam lagi. Tak padas sekat tu. Sekali tengok memang sungguh. Selepas dia kata bersemayam di tempat, di kawasan tanah runtuh dan di kawasan yang pernah ditimpa azab, dia buat bagi athar Ali. Athar ni kata-kata ataupun apa-apa yang berlaku kepada seorang sahabat. Tak ada kena-mengena dengan Nabi, dia sahabat, itu orang panggil athar. Kalau hak berkait dengan Nabi, hak Nabi kata, hak Nabi buat, hak berlaku kepada dia, itu hadis. Hak berlaku kepada sahabat, itu orang panggil athar, istilah yang tepat. Tapi ada kalanya dia bakal juga athar hak Nabi, hadis hak sahabat pun ada juga. Tapi istilahnya yang tepat, hak asal, gitulah. Dia kata sebab tu apa Sayyidina Ali tak sih. Kalau boleh serupa dengan tempat lain juga apa, dia tak sembahyang situ. Ini menunjukkan ada sesuatu yang kurang molek. Itulah hak kurang molek ada, itulah yang menjadikan makruh tu. Dia kata gitu. Dan hadis di bawahnya. Lepas tu ada hadis bawah ni, di bawah tajuk ni kan ada hadis tu. Hadisnya bunyi lagu mana? Ni hak Nabi SAW sendirilah. Jangan kamu memasuki kawasan orang-orang yang ditimpa azab kecuali dalam keadaan kamu menangis. Sekiranya kamu tidak dapat menangis, janganlah pergi ke situ supaya kamu tidak ditimpa azab siksaan yang telah menimpa mereka. Ini dalil dia menunjukkan makruh ni. Imam Bukhari bagi asar Ali
hadis Nabi sebawah dia. Tetapi tak jelas tu, tak jelas. Dalam hadis ni kita tengok tak ada sebut pasal sembahyang. Ya ada sebut larang pergi ke tempat lagu tu dalam keadaan tidak insah. Tidak insah. Tidak berhati-hati, dalam keadaan leka dan lalai. Hak tu yang dilarang, tak ada kena mengena dengan sembahyang. Jadi hak ni tak kemah ni. Kalau kata nak pegang dengan hak ni bab sembahyang tak kemah ni. Mana ada sebut cerita pasal sembahyang je. Pergi dan masuk saja ke tempat itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat jumhur lah. Sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau berada lama atau menetap di situ? Pokok lagi tak boleh. Masuk lalu tu pun dia tak sibui lama-lama. Menunjukkan dia tak dah kalau lalu pun dia tak sibui lama-lama. Kita nak duduk pula situ. Nabi SAW larang-larang ni dia ada kena mengena dengan agama. Faham agamanya bila kita duduk lama situ, kita akan buat agama. Kena bayar. Ya dia tak buih tu kita tak boleh dah lah. Sebab itulah dia kata ya jadi makruh tu. Kita dapati buat kesimpulan daripada Nabi larang tu, Nabi tak kena ada sesuatu yang kurang molek. Bila kurang molek, itulah kata dia makruh. Imam Bukhari pokok itulah nak pergi kata dia. Tentulah lebih-lebih lagi dilarang. Mungkinkah seseorang yang menetap di situ menangis sepanjang masa demi menjunjung perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh? Ada kemudian sabar, hak duduk situ tu jerit semua. Ada dia kata kalau lalu pun kena jerit, kalau nak lalu juga masuk situ. Kalau duduk lama kena jerit semua mana? Apa dah lagu ni boleh berlaku kau? Dia nak ayat kepada Nabi tak sewi duduk lah. Tentu dah kamu tak boleh jerit. Dah tak boleh jerit tak usah duduk lah. Apa tak usah duduk? Tak usah duduk tu kalau Nabi kecek dia berkait dengan agama. Nombor satu sekali sembahyang kamu tu akan jadi kurang. Sembahyang kamu. Sebab apa? Tempat yang tak boleh. Tempat yang tak boleh. Dia kata tu ya sebab tu demon ni kata makruh. Dan apabila seseorang Islam berada lama di sesuatu tempat yang pernah ditimpa azab, tentu dia akan bersembahyang. Sembahyang yang ditunaikan pula dikehendaki dalam keadaan menangis. Lepas tu sembahyang pula kena jerit juga. Lagu mana tu pula? Menangis kerana mengenangkan nasib malang yang telah menimpa orang-orang yang berada di tempat itu sekian lama dahulu. Bukan kita sendiri, dah. Tidakkah akan mengganggu tumpuan seseorang terhadap sembahyangnya? Apa ya jerit semua jerit tu? Mengenangkan orang-orang dulu, berapa ribu tahun dulu pernah berlaku di sini. Kan banyak perkara yang susah tu, susah. Itulah sebabnya kebanyakan ulama mengatakan makruh bersembahyang di tempat atau di kawasan yang pernah ditimpa azab Allah. Kok mana-mana pun dia ada juga alasan. Ada juga. Pendapat golongan Zahiriyah dan orang-orang yang sehaluan dengan mereka langsung tidak masuk akal. Kerana menangis ketika bersembahyang di kawasan yang pernah ditimpa azab seolah-olahnya menjadi rukun sembahyang. Hak tadi kata kurangnya sembahyang ni, hak ni macam jadi rukun pula. Mana kalau tak jerit tak usah sembahyang. Kena jerit. Kalau duduk lama jerit semua. Setiap kali sembahyang 5 waktu tu kena jerit. Kalau sembahyang sunat pun kena jerit. Kalau tidak tak sah sembahyang. Seseolah menjadi rukun pula. Tak masuk akal. Lagi menyusahkan. Adakah Islam ni sampai gitu? Pak kita tengok orang Islam di mana-mana ada duduk kawasan-kawasan tu. Ulama-ulama mereka tak nak kata gap senyap. Ikutlah, ada muka dia senang situ, tanah dia ada situ, ikut dia. Pak kalau ni senang, pasal ada pula jabatan khusus yang mengingatkan orang bila nak berlaku apa-apa, tak apa lagilah, tak apa, gitu ya. Padahal menangis dalam sembahyang bukan kerana takut kepada Allah atau bukan kerana tumpuan penuh terhadap sembahyang itu sendiri adalah dilarang. Jerit semata-mata kerana benda luar.
tak molek, itu dilarang dalam sembahyang. Bahkan setengah-setengah ulama kata kalau jerit lagu tu jadi batal sembahyang pula. Tapi kalau jerit baca Quran, kita baca tu kita ingat tu, tak apa. Tak apa. Hak berkenaan dengan sembahyang kita tu sendiri. Benda luar tak boleh, dilarang. Bahkan boleh membatalkan sembahyang. Kerana sukar dipraktikkan, pendapat ini juga akan mendorong orang-orang yang pemalas untuk terus tidak bersembahyang. Payah-payah tak usah sembahyang lah. Dah kalau kita sembahyang pun tak usah. Macam mana nak jerit? Kita tak jerit. Okay, susah. Alasan Syekh Zakaria mengatakan Bukhari berpendapat harus tanpa makruh bersembahyang di kawasan-kawasan seperti itu ialah memandangkan prinsip asas yang dipegang Bukhari berhubung dengan tempat-tempat sembahyang. Imam Bukhari dia ada asas dia. Dan sebenarnya bahkan bukan Imam Bukhari saja, imam-imam lain pun besar-besar tu, setiap hukum yang dia buat tu dalam sesuatu perkara dia ada asas dia. Ada asas dia. Asas dia tu sama ada ayat Quran ke hadis ke mana-mana pun adalah asas bagi dia. Ada setengah-setengah asas tu diterima oleh semua. Ada setengah-setengah asas tu dipertikaikan, orang diterima, orang tidak diterima. Tak apalah, ke mana-mana pun ada lah. Bagi Imam Bukhari, dalam masalah sembahyang ni, asas dia apa dia? Hadis Nabi yang kita baca tadi. Dan Imam Bukhari akan tutupkan perbincangan tentang masjid hak bukan masjid sebenar ni dengan hadis ni lah. Dia nak ayat ni asas dia. Cuba kita perhati. Cuba kita perhati. Muka surat 471 tu bab akhir. Bab akhir. Sebab daripada bab bersembahyang di kandang kambing, sapa kos ni, semua ni bukan masjid sebenar. Masjid dalam maknanya yang umum. Kalau kita perhati ni bab yang akhir ni, bab sabda Nabi SAW, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid. Itu asas dia. Bumi ini, bumi ini tempat gempa bumi, tempat tanah runtuh, tempat gunung berapi dan sebagainya, tempat tsunami. Kita kata bumi belakang tu boleh buat sembahyang. Super. Dari segi bumi super. Tidak kata bumi ni lebih ni makruh. Tak, super. Itu asas dia. Dalam bab ni itu asas dia. Misalnya Imam Abu Hanifah menjadikan hadis yang mengatakan sembahyang tidak boleh selepas asar, selepas subuh, tarik diri betul-betul. Itu dijadikan asas. Dengan sebab itu hak lain-lain, mayang-mayang ada lain-lain, dia tak boleh, tak tolak lah. Sembahyang ada sebab, kau tak ada sebab, kau tak boleh berlaku. Sebab itu dia pegang sebagai asas dia tu. Jadi kalau lepas asar nak mayang-mayang, boleh ke tidak? Tak boleh, kata dia. Kena tunggu sampai maghrib. Pasal apa? Sebab lepas asar kan hadis tu ada, dia kata dia. Ada sebab tu. Ada sebab pun tak boleh tunggu kau sampai maghrib. Sebab dia pegang asas tu. Itu asas dia. Tapi hak tu asas tu tidak dipegang oleh Syafi'i. Ya, tak. Boleh lepas asar. Sebab apa? Ada sebab. Hak larang tu kata dia, hak larang tu kalau sembahyang tak ada sebab. Sembahyang tak ada sebab, saja tak sembahyang. Tak boleh. Tapi kalau sembahyang ada sebab, misalnya nak tanda, sebelum nak tanda tu kena sembahyang dah dulu. Pas dah molek dengan waktu asar nak tunggu apa-apanya, orang ramai dah. Nak sembahyang. Mana yang atas masjid lepas asar? Tahiyatul masjid. Lagu mana kata? Ada sebab. Sebab kita naik atas masjid, adalah tahiyatul masjid. Tak kira lah lepas asar ke lepas maghrib. Dia tak pegang asar. Tadi dia tidak buat asar. Dia tak pegang. Tu cuba kita perhatikan. Ni ada beza. Imam Bukhari pegang ni sebagai asas. Tapi ada kau semua ulama pegang ni sebagai asas? Tak.
Orang lain kata lagu lain sebab dia tidak jadikan ini sebagai asas. Bapa seorang ulama tu dia buat hak ni sebagai asas, hak ni sebagai, ada lah tu cara dia. Orang yang ada cara dia, ada alasan dia, ada hujah dia, tu orang panggil ulama mujtahid. Lagu tu bukan dia buat sesaja, ada alasan dia. Bukan dia tak tahu ada hadis yang bercanggah dengan dia buat, dia tahu. Tapi dia adalah cara penyelesaian dia sendiri. Misalnya Imam Bukhari jadikan hak ni sebagai asas dalam masalah ni. Bagi Bukhari, hadis ini adalah antara yang paling kuat berkenaan dengan tempat sembahyang. Itu sebab apa ya dia buat hak ni sebagai asas. Kalau kita tengok nak buat asas ni, kita kena tengok hak paling kuat sekali hadis hak mana? Tentang boleh sembahyang atas muka bumi. Kau tak boleh kau? Hak mana hak paling kuat? Hak paling kuat dia kata dia ni. Sebab tu saya jadikan hak ni sebagai asas. Situlah kita rapuk dia ni orang bisa. Ada kaedah dia. Selagi tidak ada dalil lain sekuat hadis ini, ia tidak boleh dipandang sepi, apalagi diketepikan sama sekali. Tak boleh, kata dia. Hadis ni kena duduk depan semua dalam masalah ni. Selagi tak ada hadis yang boleh menandingi hadis ni, tak boleh. Kita kena letak di atas semua hadis. Berpandukan hadis ini, bolehlah dikatakan bahawa pada dasarnya semua muka bumi harus dijadikan tempat sembahyang, kecuali kalau ia kotor atau boleh membawa kepada kesyirikan. Dua perkara tu bagi Imam Bukhari. Dua perkara tu. Hak lain-lain bukan sebenar. Yang dilarang itu bukan kerana dia tu sendiri, tak, kerana ada sebab luaran, benda lain, kerana benda lain, bukan kerana benda tu sendiri. Hadis-hadis berikut ini umpamanya, orang lain buat pegangan lah, orang lain buat pegangan, masih lagi dipertikaikan kesahihannya, iaitu satu, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Ada hadis tu. Ini contoh kalau nak kira banyak lagi hadis-hadis lagu ni. Bumi ini semuanya adalah masjid. Yang ni tempat yang boleh dikerjakan sembahyang. Maksud masjid sini ni, kecuali perkuburan dan bilik mandi. Kecuali perkuburan dan bilik mandi. Hak tu tak boleh buat tempat sembahyang. Apa ada orang yang pegang hak ni? Ada, kata dia. Bukan semua. Hak tu kita tak boleh pakai umum tu. Itu terlalu umum. Ada hadis lain yang mengkhususkan muka bumi ni, iaitu yang tak boleh nak buat sembahyang. Memanglah pada umumnya, pada dasarnya, hak kebanyakannya bolehlah kita buat tempat sembahyang. Tapi ada dalam hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tempat-tempat yang dikecualikan daripada boleh tu, iaitu tempat-tempat yang dilarang atas muka bumi ni juga. Takkan nak main dalam jamban, kata dia. Mu nak main dalam jamban, dah muka bumi juga. Dia marah lah. Dia marah. Jangan gaduh marah. Jangan gaduh marah. Tapi setengah-setengah orang kalau bawa satu pendapat baru, misalnya pendapat imam yang dia tak berasa dengar, dia gaduh nak marah. Dia kata lagu tu lah. Apa mu nak main dalam jamban? Dah muka bumi belakang. Tidak gitu, tidak gitu maksudnya. Cuba kita tengok. Yang kedua, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusalla ataupun yusalliya fi sab'i mawatin al-mazbalah wal majzara wal maqbara wa qari'ati at-tariq wal hammam wa ma'atin al-ibil wa fawqa zahri baitillah. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dikerjakan sembahyang pada 7 tempat, iaitu di tempat pembuangan sampah, tempat sembelihan binatang, perkuburan, di tengah jalan, di tempat mandi air panas, di kandang unta, dan di atas bumbung baitillah. Itu Nabi larang. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi dan lain-lain. Ni antara orang yang pegangnya. Dia kata hadis Imam Bukhari pegang tu umum sangat tu, tak boleh. Imam Bukhari ni salah satu kaedah dia pakai umum.
Tu dia pakai. Kalau selagi tidak ada dalil khusus yang mampu mengkhususkannya, dia kena tengok. Sebab tu memang Imam Bukhari ni seorang mujtahid. Dia mahir usul fiqh gapo tu, dia ambil kira usul fiqh. Dia kita nak khususkan dalil-dalil, nak khusus ni, dia mesti kena ada syarat-syarat. Dia ada kaedah dia. Tak boleh setiap hadis tu boleh khusus lah. Tak boleh lagu tu. Dia sekurang-kurangnya kena sahih. Kalau tidak setarah pun. Tapi hak dia naknya kalau boleh setarah ataupun lebih tinggi daripada hak dia. Cuba mari hadis hak lebih tinggi daripada hak ni. Hak lebih kuat daripada hak ni. Hak ni tak saya aku pun tahu kata dia. Tahu dah hak tu. Tak saya tu. Lepas tu ni ramai hak pegang, ikut mung nak pegang apa. Ni kata. Aku tak say. Seseolahnya dia kata begitu. Imam Tirmizi dan lain-lain tokoh hadis, termasuk Imam Bukhari sendiri, menganggap hadis-hadis itu dhaif dan mungkar. Lepas tu dah dhaif dan mungkar, nak lawan kan no, hadis dia tu tak boleh nak mengkhususkan hadis dia khusus. Jadi hak ni kecuali, hak ni tak boleh, tak boleh pakai umum tu. Kena pakai kecuali. Mana boleh. Ni kata ni tak kuat. Jika diandaikan ia sahih sekalipun, kalau kita kata sahih lah, tidaklah ia setaraf dengan hadis yang menjadi pegangan Bukhari itu. Kok mana-mana pun tak setaraf. Tak setaraf. Sebab tu Imam Bukhari yang pegang hak kuat. Dulu bab tayamum dulu kan, ni pegang ni, sekali tepuk muka ada tangan sekat tu, dia pegang tu. Faham orang lain nak geger kata tak tahu. Orang lain kata begini, mana kuat kata dia hadis dia dengan dia tu. Kalau kata hak tu sahih pun, mana kuat. Hak sampai sini tak ada dalam Bukhari, dalam Muslim, sampai lengan, sampai ke siku tak ada. Ada sekali. Jadi dia pegang hak tu, tak cara. Tu cara dia. Dulu kita bincang di sana dalam bab tayamum. Kalau dilihat pula kepada sebab-sebab kenapa tempat-tempat itu dilarang Nabi SAW bersembahyang, niscaya akan jelas bahawa ia bukan semata-mata kerana bernama tempat itu. Bapa ia larang sembahyang tempat sembelih? Buat tadi tempat sembelih kau buat apa? Sebab sebenar. Kita kena cari mana hukum itu. Gapo dia jadi sebab larangan itu. Kalau suruh, gapo dia jadi sebab sebenar kepada suruh. Itu kena kaji. Sebagai contohnya, larangan bersembahyang di tempat pembuangan sampah dan di tempat sembelihan binatang bukanlah kerana semata-mata ia adalah tempat pembuangan sampah dan tempat sembelihan binatang, tetapi kerana pada kebiasaannya tempat-tempat itu kotor. Betul kan? Kotor tu hak sebenarnya. Kalau kotor dalam rumah pun tak boleh, kata dia. Dalam masjid pun tak boleh. Tempat kotor, masjid hak sebenar, tak boleh juga. Jadi sebab sebenarnya kotor, bukan dengan sebab nama dia tu tempat sembelihan. Baik, sekarang ni kalau kita basuh, cuci no. Berapa kali sabun, berapa kali mop situ kita kata tak ada kau satu, tak ada darah kau tak ada. Tak boleh. Balik asal lah Imam Bukhari kata ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ni semua boleh sembahyang. Boleh. Jamban, dalam jamban. Berapa banyak masjid kan, bila dia nak besar, dia kotor tu dia buatlah jamban. Tapi jamban tak tahu mana dah, sudah katok habis dah. Boleh? Tak sah? Macam jamban. Atau dalam jamban yang belum lagi ditukar, tapi cuci betul. Tak boleh main. Boleh. Jadi maksud sebenarnya dilarang itu kerana kotornya, bukan kerana nama dia tu jamban. Tu boleh ditukar, boleh buat berjabat pula dah. Dulu jamban tu kata-kata jadi berjabat. Boleh. Lepas tu banyak orang tidak serupa tu.
Tengah jalan. Tengah jalan apa? Tengah jalan. Tengah jalan orang nak lalu lalai susah lah tengah jalan. Mengganggu orang. Bukan kerana kotor. Tengah jalan kalau bersih. Jadi kalau bersih boleh? Tak, juga sebab lain pula. Susah lah orang nak lalu nak melerok, kita pula ke tepi pula kereta lalu. Kita nak semaya situ. Itu sebab larangannya. Tapi kalau kosong jalan tu tak ada gapo-gapo, kita nak semaya situ lebih baik daripada tempat lain, apa tak boleh? Sebab itu pun bumi juga. Dah bukan bumi ni semua ni boleh buat tempat semaya kan? Boleh lah. Jadi kalau ada larangan itu, larangan ada sebab-sebab tertentu. Sebab luaran, bukan sebab dalaman. Bukan sebab dalaman. Sebab luaran. Ada benda hak haram. Kalau kita kata haram, haram li zati. Ada hak haram li ghairi. Dia tidak suka haram itu pun. Kalau kita kata babi, haram li zati, memang sebab dia tu babi. Sebab apa dia haram? Sebab dia tu babi. Jadi kamu goreng ko, kamu buat sate ko, kamu buat sup ko, gapo tak boleh kan? Babi tak boleh. Tapi kalau lelaki ke perempuan tengok aurat, tengok aurat tu pun haram juga. Tapi haram lagu mana? Tidak serupa dengan babi. Haram tu sebab dia ajnabi, orang lain. Tapi kalau suami isteri, tidak haram. Tak ada adalah hak haram tu. Benda lagu tu. Jadi hak ni pun jambai tak ada sebab kotor. Cuma kalau tak ada kotor. Tempat sembelih sebab kotor. Cuma kalau tak ada kotor, boleh lah serupa je mana-mana pun. Jadi maknanya larangan itu bukan mutlak. Ada sebab lain yang jadi haram. Kalau kena kata haram pun ada sebab lain, bukan kerana dia tu sendiri. Tidak. Jadi tidak nanti orang asing. Kalau doktor misalnya, ada orang nak beranak, boleh tengok aurat pun, tidak haram pun. Dalam keadaan tu tidak suami pun dia tu, tapi tidak haram. Tengok, menunjukkan tengok aurat tadi bukan haramnya li zati, haram li ghairi. Beza. Ada beza. Hak ni pun lagu tu. Kalau kita terima larangan ini maksudnya haram. Haram ke apa? Haram lagu mana? Mana tak jelas lagi. Sebab itu Imam Bukhari tak pegang. Apalagi hadis-hadis ini tidak sahih. Dah tidak sahih, mana boleh nak tepuh hadis yang dia pegang tu. Tak gerak. Tak terbalik. Tak terbalik tu. Sebab tu dia buat itu sebagai asasnya dalam masalah ini. Memanglah dengan mengemukakan asar Ali, Imam Bukhari nampak semacam menerimanya dan menganggap bersembahyang di tempat-tempat seperti itu makruh. Lepas tu orang tanya pula, dah kalau Imam Bukhari asah dia hak tu, mana boleh belaka lah. Dah kalau boleh belaka, tak apa dia mari asar Sayyidina Ali. Yang menunjukkan tak boleh lah, tak suka. Kariha makruh tu isim maf'ul. Kariha maksudnya tidak suka. Tidak suka tu hasil dia, akibatnya jadi makruh lah. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut kariha, yakrahu, dan seterusnya. Bila tasrih tu dia tubik lah makruh. Dia tubik lah. Itu dia sebut. Untuk apa dia orang? Kalau Imam Bukhari tidak kata makruh, ini menunjukkan dia kata makruh lah. Tetapi jika diteliti betul-betul, sebenarnya masih belum jelas lagi Imam Bukhari berpendapat seperti jumhur ulama, seperti kebanyakan ulama. Tak jelas lagi tu. Jika dia ambil kira sirah tamrid yang diguna Bukhari apabila menukilkan asar Ali, dan diambil kira juga hadis Nabi SAW di bawahnya yang langsung tidak ada menyebutkan tentang larangan bersembahyang di kawasan orang-orang yang ditimpa azab Allah, nescaya dapat difahami pendapat Bukhari yang sebetulnya seperti kata Syekh Zakaria itu tidak makruh bersembahyang di tempat-tempat itu. Kita kena perhati Imam Bukhari dia mari ni macam ni. Dia mari asar Ali tu lagu mana? Dia sebut yuzkaru
Tu kepada orang mengaji bahasa Arab dia faham. Ini orang panggil sirah tamrid, mana digunakan dalam bentuk bina majhul. Imam Bukhari kalau dia guna lagu ni, dia nak isyaratkan sesuatu. Kena beringat. Biasanya bila dia guna gini, dia nak isyaratkan kepada asar yang disebutkan selepasnya. Macam di sini asar Ali itu tidak sahih. Bila tidak sahih, bagaimana kita jadikannya alasan untuk menentukan hukum? Makruh gapo ni hukum, makruh, harus, haram gapo ni hukum. Jadi macam mana kita nak pegang dengan hak ni? Jadi sesoalannya Imam Bukhari nak tarik perhatian kita. Dan mungkin kamu kata hak ni boleh jadi dalil. Tak boleh. Hak ni tak boleh buat dalil untuk kata makruh, walaupun dalam tu ada sebut kariha. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari sebut dengan sirah tamrid. Sirah tamrid bila Imam Bukhari guna, dia nak isyaratkan kepada biasanya, tidak semua, biasanya mengisyaratkan kepada asar yang berkenaan adalah tidak sahih, dhaif. Kalau kita kata Imam Bukhari nak buat dalil dengan hak ni, tak pernah sama. Takkan Imam Bukhari tak erti benda hak dhaif tak boleh buat dalil. Lepas tu dia orang kata dia nak ayat kita takut kita galih. Kita pun buat dalil dengan hak ni. Hak tu tak boleh buat dalil. Dia nak ayat gitu. Tengok. Cara dia halus. Memang unik lah. Bukhari ni unik. Sekali-sekali kalau sekali kita tengok selapis nampak macam dia nak buat dalil. Dah. Dia nak buat dalil lagu mana? Dia seorang imam besar, takkan dia tak tahu hak dhaif tak boleh nak buat dalil dalam masalah hukum. Sebab tu yang kita kata hak Syekh Zakaria kata tu betul. Hak tu betulnya pendapat Imam Bukhari, bukan pendapat orang kebanyakan. Pak kita kata ramah tu nak kau tak tahu, nak mana Tuhan tak siwi ke dia. Tuhan nak beri pahala kau orang lain. Setengah tu lah kita kata. Setengah-setengah orang tu dia fikir orang kemudian dia tak ada langsung, tak boleh lebih tinggi daripada orang dulu. Itu tak betul tu. Tak akan maju lah Islam kalau lagu tu. Tak akan maju. Orang dia kata orang lain tak rapat, dia mau rapat kata dia. Tetapi ulama-ulama yang kaji ni dia tak cara orang. Macam Syekh Zakaria, dia tak cara, dia yang pendapat dia. Tak cara, biar orang lain kata lagu lain, biar. Tapi kalau kita perhati betul, ada kalanya hak seorang tu oleh kerana dia bijak telajak, kadang-kadang orang lain tak nampak lagi, dia nampak dah. Apa kat duduk nafi, wah tak ada tak ada. No, gagal. Dia tak nampak, dia nampak lah orang ni. Seorang. Ada kalanya kadang-kadang benda-benda yang halus ni tak ramai orang nampak. Seorang dua dia nampak. Hak tu hak betul. Tidak semesti segala-galanya pakai majoriti. Cara demokrasi tu mana boleh. Tak boleh lagu tu. Dalam Quran Tuhan tidak letak benar atau tidak benar ni berdasarkan majoriti. Tak. Itu cara demokrasi tu tidak selalunya betul. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tak erti. Tuhan kata kebanyakan. Majoriti lah. Majoriti lah tu. Kebanyakan manusia tak erti. Tuhan kata memang. Tidak semestinya orang ramai suka hak tu betul. Hak tu molek tak. Kadang-kadang orang cerdik ni orang payah nak terima dia sebab dia nampak jauh. Orang lain tak nampak. Orang pun kata dia tak betul. Jadi dia seorang tak kira. Tak kira. Seorang pun tak kira. Lagu tu lah sikap ulama-ulama yang terbuka daripada dulu lagi. Memang lagu tu. Ibnu Hazm dulu gaklah dia orang pakar dia dah senyap-senyap. Dia kata muzik tak apa, mu dengar sebanyak mana pun tak apa, kata dia. Lagu pun muzik tak apa, kata dia. Dia mari tak boleh bah habis kering. Kebanyakan ulama kata tak boleh sampai gitu. Kalau dia orang ada pakar dia. Orang kata dia kedik-kedik seorang dulu dah. Jangan apa dia mazhab zahiri lah. Kita duk kemah dengan Syafi'i tu. Pakar Syafi'i. Tak boleh. Situ sengih-sengih. Terpaksa kena terima hak dia. Hak dia betul, lebih praktikal. Hak dia. Lebih praktikal. Lepas tu kalau kita kata radio ke apa celah-celah selingan tu senyap gitu. Molek lah tu. Senyap. Banyak tepat tu.
Perlu, ada faedahnya. Cumanya hak muzik tu ke arah melalai, ke arah hak tu, siapa dia suruh lagu tu? Tidak semestinya muzik tu gitu. Muzik tu satu bahasa sebenarnya. Banyak lagi faedah lain, cuma orang tak pergi hak ada faedah tu je. Bukan muzik tu sendiri tak boleh. Lepas tu dia kata kalau compile tak apa, pakat main compile lah. Masa menikah, masa apa compile. Orang lain tak boleh. Pasal apa? Pasal kata dia alik ni ada tutup, alik ni pun ada tutup juga. Gendai. Compile ni sebelah. Ada kebenaran apa benda-benda lagu tu yang dibuat alasan untuk mengatakan boleh kau tak boleh. Tak ada siapa. Ibnu Hazan kata guna alat ke apa pun tak apa. Asal jangan lalak. Siapa tinggal mayat kau? Siapa lala kau? Dah. Tak apa. Itu pendapat dia. Orang pakai hak dia. Dulu seorang dia. Itu nak cerita benda-benda lagu ni. Tak apalah. Dalil yang terang menunjukkan makruh sebenarnya tidak ada. Kalau kita kata makruh, mana dalil? Dalil hak terang. Orang mengaji hadis ni, dia nak dalil terang, nak dalil yang kuat, biar betul-betul. Itu cara disiplin orang mengaji hadis. Dia beza. Dia tak saya terima kalau dalil tu tak ada. Sekarang kalau dalil ada, dalil tak terang, tak say. Dalil hak terang ada. Kenapa pakai hak terang? Ada kedua, mana kuat? Hak mana lebih kuat? Dia akan pakai hak lebih kuat. Bukan nak pakai hak lemah. Tidak lagu tu. Kalau kita ikut cara lagu ni kan sebenarnya boleh. Cara ni boleh. Perkataan al-azab, itu tak apa, yang kita sudah sebut dah tadi kan. Asar Ali yang dikemukakan secara ta'liq dengan sirah tamrid ini telah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf mereka masing-masing, daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Abdullah bin Syarik, daripada Abdullah bin Abil Muhil Al-Amiri katanya. Ni Imam Bukhari buat mari ringkas tu. Imam Bukhari tak ada dengan Sayyidina Ali. Dia kata disebutkan, tersebut. Mana dia kata gitu, dia ambil mana? Orang mengaji hadis tak boleh. Kalau royak orang sampai tu royak, mu tahu mana? Tak ada dengar dia. Lepas tu mesti kena sanad lah. Mesti kena sanad. Imam Bukhari tak ada dengan Sayyidina Ali. Lepas tu dia boleh royak dia. Dengan sebab tu kita tak boleh kalau orang royak saja hadis saja. Hadis mana? Kalau ada, dalam kitab mana? Lepas tu sanad dia setara mana? Kena ambil. Hak kita nak guna tu untuk gapo? Kena ambil kira belaka. Untuk gapo? Kalau untuk hukum, kalau dhaif tak boleh. Ni masalah hukum. Tak boleh. Kalau untuk akidah tak boleh. Dia kena kuat lagi. Ini sanad dia. Di dalam kena tengok lain dalam musannaf Ibnu Abi Syaibah, musannaf Abdul Razzaq ada sebut. Gini lafaz dia. Cuma Imam Bukhari sebut tu makna dia lah. Ali karihas salah bi khasfi babil. Gini lafaz dia asal, iaitu mararna ma'a Ali bil khasf alladhi bi babil fakariha an yusalliya fihi hatta jawazahu. Bermaksud kami lalu bersama Ali di kawasan tanah runtuh Babylon. Dia tidak suka bersembahyang di situ. Dia baru bersembahyang setelah melepasinya. Itu sah. Melalui riwayat yang lain Ali berkata, "Ma kuntu li usalliya fi ardin khasafa Allahu biha thalatha marrat." Bermaksud saya tidak akan bersembahyang di bumi yang Allah telah runtuhkan. Beliau berkata begitu 3 kali. Bukan runtuh tu 3 kali. Tak. Aduh, takut jadi keliru. Bukan tanah runtuh berlaku situ 3 kali. Tak. Dia kata begitu 3 kali. Dia tak say sembahyang. Abu Dawud
Dan Baihaqi juga ada meriwayatkan melalui saluran riwayat yang lain daripada Ali secara marfu'. Ni bukan berhenti setakat Ali saja. Lepas pada Ali itu ada kait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil hadis marfu'. Ada lagi, lagi. Banyak ni, Katanya, inna habibi sallallahu alaihi wasallam nahani an usalliya fil maqbarah wa nahani an usalliya fi ardi Babil fa innaha mal'unah. Bermaksud sesungguhnya kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang aku daripada bersembahyang di perkuburan. Dia juga telah melarang aku daripada bersembahyang di bumi Babylon, kerana sesungguhnya ia adalah bumi terkutuk, bumi yang dilaknat. Pas ramai mana orang duduk di Babylon tu dah. Pakla ni. Jadi hak terkutuk, bumi dia kau orang dah. Hak terkutuk tu. Ya, jadi siapa Allah SWT bagi azab tanah utuh tu, tentu sekali orang tak ada sabit dengan bumi tu. Tak apalah. Ketiga-tiga riwayat ini adalah dhaif. Sebab itulah Imam Bukhari sebut tadi wa yudhkaru anna aliyan. Dia guna sirah tamrid. Sebab apa? Sebanyak mana ada cerita ni hak berkait dengan Ali ni, dalam Musannaf ke, Musannaf Abdul Razak ke, Musannaf Ibnu Abi Syaibah ke, dalam Abu Daud ke, dalam Baihaqi ke. Baihaqi itu maksudnya kitab dia lah, Sunan Baihaqi. Semua tidak sahih. Bila tidak sahih, kita tak boleh buat dalil. Tak boleh buat dalil untuk kata ni makruh, ni gini tak boleh. Sebab ini masalah hukum. Ni dhaif. Lepas tu kita kata, pada apa tahu mana dhaif dah. Kalau kita nak sebut, pada Imam Bukhari sebut tu yuzkaru, dia sebut dengan sirah tamrid. Ini riwayat dhaif lah tu. Kalau nak tahu lagi kena tengoklah. Kena tengok lagi apa sebab jadi dhaif tu. Misalnya, ketiga-tiga riwayat ini adalah dhaif. Yang ketiga daripadanya sangat dhaif. Di dalam sanad riwayat yang pertama, itu perincian lah. Apa ya kata dhaif itu apa? Riwayat yang pertama terdapat perawi dhaif, bahkan pendusta besar, mengikut Al-Jawzajani dan As-Sa'di, iaitu Abdullah bin Sharik. Ada dalam tu. Abdullah bin Sharik, dia adalah seorang mukhtari. Mukhtari maksudnya ialah pengikut Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi yang sesak tu. Yang sesak tu macam-macam faham dia bawa. Dia kata guru tu kan bunyinya tu suara Sayyidina Ali tu. Tu suara Sayyidina Ali. Kilak tu. Allah kilak tu kata. Itu pedai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dua gapo tak tahu. Itulah pahaman Mukhtar je. Dia ni perawi ni berpahaman tu, pengikut kawan ni. Hak sesak tu. Mana boleh. Jadi kita jangan ingat ada dalam kitab tu mana beres belakang dah bersih belakang dah, boleh telan lalu. Tak boleh. Tak boleh. Orang kata hadis, bila hadis kita pakai Quran dan hadis. Iyalah hadis lah, sebab orang kata apa ni ayat tu halal makan lah. Memanglah ayat halal. Lepas tu pakai sekali dengan bulu dia kau tak. Sekali dengan tahi dia kata ayat buat. Dah muka ayat. Nah. Ni pula gitu. Ni pula gitu. Ikan boleh makan. Apa boleh makan? Tulis dia. Nah. Makan nak tahu dah. Tulis dia tu kata. Begitulah juga hadis-hadis ni. Orang kata betul. Kalau kita kata ikut Quran dan Sunnah. Tapi benda lah ke mana? Tengok dulu. Itulah memang pegangan kita. Tapi ikan tu ada tulis. Bila ada tulis, kita makan cara dia lah. Ikut cara. Sebab juga ni kata hadis, kata asal. Betul kan dulu? Tengok siapa dia? Perawi dia ni hak lagu ni tak boleh pakai. Sebab agama ni orang yang amanah, hak kita kena pakai. Daripada zaman Nabi sampai ke bila-bila, tu cirinya. Kalau tidak amanah tak boleh.
kalau tidak amanah. Kita ni percaya amanah harap kat orang lah. Boleh-boleh puasa ni pun kan, banyak benar orang harap kat orang kan. Dia buat lagu mana tau, ayah petik dia ke tak, ataupun gagal lain lah dah tu yang kedal ke tak, dia buat lagu mana kan? Harap ke dia, harap ke dia. Tapi kalau orang tu, orang kita tahu dah pasal jenis pengotor, pasal jenis jahat dah, boleh lah harap, sedar hati kita dah harap ke dia. Tak apalah kalau dia jamin, tak, dia tadi buat jamin, gaduh jamin gitu. Sementara kena paruk kita, makan hak punah tu. Tu lagu tu. Orang dia kata baru buat hari ni jalan mah, padahal masak kita makan dah. Sedap lah kau dah. Nak jual sedap lah kau. Ni pun lagu tu. Ni hadis. Ada dalam Musannaf Abdul Razak, ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ada dalam Sunan Abi Daud, benar. Tulis apa kata saat ni. Nah, ikan boleh makan. Memang ikan sardin boleh lah, awak telan gitu dah. Mudah-mudah gitu. Tapi kalau ikan hak tulas pak itu kerah tu kak, tengah kena tu. Kita takut waktu lah, bab ni lagi takut, bab agama ni. Takut. Takut jadi sia-sia lah. Maya tu kat tunggu-tunggu tak jadi. Tak jadi. Ni buat Mukhtar. Buat Mukhtar ni, dia kata bukan Hasan Hussein anak cucu Sayyidina Ali tu jadi imam dah. Dia kata Muhammad bin Hanafiyah anak Sayyidina Ali, hak seorang lagi, hak ni paling alim kata dia. Hak ni imam sebenar. Kok tu pula orang panggil Syiah Kaisaniyah. Sesat juga ni pun. Bukan Syiah imam 12. Dia lah antara pengasasnya. Tiba-tiba perawi hadis ni pengikut dia. Tak pakar. Lepas tu apa yang ulama-ulama tu bubuh dalam kitab dia? Lah, takkanlah orang hak mari laut tu, hak takak ikan tu dia nak perisi selalu hak mari kita. Sebab kata sani lah. Cah ikan tu halak mari kena mau kira lah. Tu nak makan ke? Begitulah juga dengan kitab-kitab. Tengok mari dulu. Lepas tu dia buat mari sanak buat apa? Nak suruh kita kaji lah. Pak kita nak kaji memang tak boleh sungguh kalau tak ngaji. No. Kalau tak ngaji tak boleh nak kaji. Tengok saja, ikut orang kata. Lagu tu lah. Riwayat yang kedua baik sedikit daripada yang pertama. Ada 3 kisah ni. Tetapi di dalam sanadnya juga terdapat perawi yang dipertikaikan oleh Bukhari. Al-Uqaili menyenaraikannya sebagai perawi dhaif. Dia ialah Al-Mughirah bin Abil Hur Al-Kindi. Ada dia tu dalam sanad yang kedua. Tak boleh juga. Al-Uqaili tulis kitab 4 jilid. Hak dia masuk dalam tu semua perawi dhaif belaka. Bayarlah 4 jilid berapa puluh ribu orang. Tak boleh pakar. Jadi kita nak tahu perawi ni kena tengok kitab tu dulu lah. Bukan sebuah kitab tu, ada kalanya tak ada dalam tu, kena tengok lain. Penat juga kerja. Penat satu kerja ni. Dia memang tulis Kitabud Du'afa. Nama tu kitab dia. Kitab yang mengumpulkan perawi-perawi dhaif. Mana ada dalam tu kan lah. Bahkan dia apa dhaif? Dia bukan kata sembarangan. Dia pun ada dalil dia, ada hujah dia, bukan senang. Bukan boleh mudah-mudah nak kata kat orang ni. Kata kat orang dajal, penipu besar. Dia tak pakar, sesing pun tak ada rega. Tu dia kata dalam tu dia. Tak ada rega, sesing. Mahal tahi lembu lagi kata dia pada ni. Parah-parah dalam kitab-kitab. Ada rega tahi lembu lagi pada dia ni. Orang tu tapi tak ada nilai. Pasal apa? Merosak agama. Dah baik tahi lembu kalau tu. Riwayat Abu Daud lebih teruk daripada kedua-dua riwayat sebelumnya. Ini kan Abu Daud tu termasuk dalam Sunan Sittah, Sihah Sittah. Orang sebut kan
Mengaji ke tidak? Sunan Sitah mengaji. Abu Daud tu sahih kan? Bukan semua ada dalam tu boleh pakai. Tak betul tu kalau kata semua dalam tu sahih. Tak betul. Tu orang tak mengaji tu. Kalau hak mengaji dah tidak lagu tu. Untuk lebih jelas, lihatlah isnadnya ini. Ni. Moga kita sahih ni. Nah, kena itu sikitlah. Dia mari tu sana dia tu. Di dalam riwayat kedua Abu Daud di tempat Ammar bin Sa'ad, ni Yahya Ibnu Lahiyah dan Yahya bin Azhar meriwayatkan daripada Ammar bin Sa'ad Al-Muradi. Di tempat Ammar ini tersebut Hajjaj bin Shaddad. Ada dua riwayat dia dalam Abu Daud. Para ulama hadis sepakat mengatakan isnad hadis ini dhaif. Sepakat dah ulama hadis. Demo tu tak kerja buat cara kau ni ya, sepanjang hayat mati dengan hak ni. Tak sepakat. Semua sepakat kata hadis ni dhaif walaupun ada dalam Abu Daud. Demikian kata Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid. Hadis ini selain munqati'. Munqati' tu sanad dia tak bersama, putus. Bila putus tak boleh. Ulama hadis tak sepakat. Bapa munqati'? Putus kerana Abi Salih Al-Ghifari tidak sempat mendengar apa-apa daripada Ali. Tu Abi Salih cerita bahawa Ali gini-gini. Dia tak ada dengar. Bila dia tak ada dengar secara langsung, mesti ada orang lain melalui orang lain ni. Siapa orang lain? Kena royak dulu. Siapa? Kalau selagi kita royak tu tak lepas. Tak royak. Tak boleh. Dhaif selalu. Ammar, Yahya dan Hajjaj adalah perawi majhul. Perawi majhul lagu mana? Perawi yang tak tahu siapa, latar belakang. Tahu-tahu tu bit nama. Perawi hantu lah, kita kata perawi hantu. Lah dia sibuk pengundi hantu dah. Perawi hantu, majhul. Tak tahu siapa dia. Tapi ada. Cek tengok tak ada pun dia ni. Tak ada masuk dalam senarai ni sebenarnya perawi-perawi ni. 3 orang ni perawi hantu rupanya. Perawi majhul tu perawi hantu tidak diketahui. Tak tahu tu ada kalanya tak tahu langsung. Tak ada siapa dia pun pengkaji perawi-perawi ni tahu dia. Tak tahu langsung. Ada juga tahu sekadar nama tu, tapi tak tahu dia ni orang lagu mana, dia ngaji mana, siapa dia tu, guru dia lagu mana, tak tahu. Orang panggil majhulul hal. Keadaan dia tu tak tahu, nama dia tu tahu, anak siapa tu tahu, keadaan dia tu tak tahu. Tak boleh pergi juga, tak boleh. Maknanya setiap orang terima dia kena tahu belaka sanad dia. Setiap perawi tu kena tahu lagu mana, tahu belaka. Molek belaka. Barulah terima. Ada kalanya molek belaka tu dah. Kalau kita letih dah berhenti sekat tu dah. Tak boleh lagi. Ada kalanya orang buat guna sanad tu. Dia mari cerita lah, dia guna sanad molek. Benda tu tak molek. Boleh berlaku. Jadi kalau kita tengok sanad beres berlaku ni, orang molek berlaku, tapi apa benda ni palsu, barang ni palsu, apa siapa dia pula pergi letak ni? Ada kalanya orang letak dalam tu. Banyak. Saya sendiri boleh buktikan dalam Bukhari ni, setengah-setengah cetakan dia tu tak ada dalam cetakan lain. Tiba-tiba mari ada. Kena orang ni tidur palsu. Tiba-tiba dalam nuskah ni ada. Jadi orang lain pun rujuk, dia kata dalam Bukhari. Sungguhlah kalau hak tu dia pun cetak banyak-banyak, dia sebar. Orang pakai hak tu, padahal hak tu tak betul. Dia ambil sanad Bukhari tu, perawi Bukhari. Dia pun bubuh dia. Saja dia masuk ada dah. Pening dah kita kena sebutir pun. Pening dah. Kena sebutir pun. Jangan main. Demon ni dia musuh ni. Perancangan dia main-main lah. Nak menyesatkan kita. Dah muka Nabi pesan dah 2 kali, okay? Quran sunnah. Tapi kalau tak kena raya, kalau duk pakai koksi lagu tu, tak ada jaminan. Hak kata jaminan tu sunnah. Sebab tu dia beza sebut sunnah dengan hadis ni beza. Kena jelas. Sunnah ialah yang sudah ditapih, yang sudah bersih, yang sudah betul-betul pure, orang kata. Tu sunnah. Hadis ni
Kita boleh kata hadis maudhu', hadis palsu, boleh. Tapi sunnah maudhu' tak ada kata-kata lagu tu. Beza. Hadis masih ada kot-kot ni. Tapi kalau sunnah, ini sunnah Nabi, bermakna ia adalah sesuatu yang sabit, memang jelas benda tu. Jadi penatlah. Itulah sebabnya dia kena ada hak ngaji gon ni. Kalau tak ada seorang abuk dalam kampung kita, hak tempat sembahyang jemaah ada situ kan, dosa berlaku. Boleh jamin dah kalau ni ada setiap kampung tu hak boleh royak. Misalnya ada ni tak boleh fakar ni. Ada. Kalau tak ada, dosa lah gitu. Dosa. Setara tu, ni benda fardu kifayah ni. Kalau tak ada seorang, sekurang-kurang kena ada seorang, baru lepas. Jangan kita ingat kita semaya dogo tu, dogo ni, dogo. Selesai dah lah kita. Ada banyak lagi. Banyak lagi. Kalau tak erti nahu, seorang habuk tak erti, baris ni tukar ni, tak erti, dia tak boleh betul, dosa habis. Bukan banyak perkara, banyak perkara. Sebab tu kalau Islam sungguh, ikut cara Islam sungguh, maju sungguh, selamat gitu, aman. Sebab apa? Semua terpelihara. Bukan terpelihara makanan tu saja, makanan yang beracun saja. Dah. Kita lah ni duk sibuk makanan tu pun apa kurangnya kan. Jadi mati, jadi cacat budak-budak susu misalnya. Ada je mengecek susu. Baguslah tu. Itu pun fardu kifayah juga. Tapi bukan hak tu saja, banyak lagi kepalsuan di dalam kehidupan. Banyak. Sebab itulah kata, dia kena fikir. Dia kena buat. Dengan sebab tu kita kata molek bulan-bulan puasa ni lah. Kalau ada seorang tu, iyalah hak tanggungan banyak dah tu, tak ada arah nak mana kita kata. Tapi ada orang hak tak ada anak, ada hak itu lebih. Kalau lah ambil seorang hak ngaji benda-benda lagu ni kan, tanggung dia. Ngaji siapa pandang. Besar tu pahala tu. Besar pahala. Daripada duduk suruh orang tunggu kubur tu misalnya. Sebab kita bicara baru ni. Banyak lagi benda ruang kebajikan hak nak buat ni, hak lebih baik, ada faedahnya. Faedah bukan untuk kita saja, untuk masyarakat. Tapi benda ni ramai orang tak faham. Dia tidak tahu. Tengok bukan main susahnya. Ada dalam Abu Daud tak beres lagi. Tidak ada jaminan lagi. Ibnu Lahiyah dan Yahya bin Azhar pula adalah dua orang perawi yang dhaif. Jujuk-jujuk dalam sanad tu, jujuk-jujuk. Orang tak pakar, tak tahu siapa. Kerana itulah Bukhari hanya mengemukakannya secara ta'liq dengan sirah tamrid sahaja. Baru kesimpulan. Bapa yang Imam Bukhari kemukakan cerita Ali tadi dengan yuzkaru. Itulah jawapan dia. Jawapan dia sebab tadilah. Sebanyak-banyak mana ada cerita berkenaan dengan Sayyidina Ali ni, daripada Sayyidina Ali tak ada kok sahih. Tak ada. Sebab tu Imam Bukhari buat rekah je. Tapi kalau orang tak tahu kaedah dia, tu tak tahu apa dia. Itulah ramai keliru. Duduk kata ni Bukhari buat dalil hak Ali. Mana boleh nak buat dalilnya kalau hak ni tidak sahih? Lepas tu dia awak mari buat ke dia? Dia awak mari nak mengingatkan kita. Takut kita terkeliru buat dalil pula hak tu. Riwayat-riwayat seperti ini sama sekali tidak dapat menandingi riwayat yang menjadi pegangan Bukhari. Ia selayaknya diketepikan kerana bercanggah dengan riwayat-riwayat lain yang sahih. Sebab itulah Imam Bukhari buat hak dia pegang tu sebagai asas. Hak lain tak boleh buat asas. Bila begitu, bolehlah sembahyang. Tidak ada makruh, harus sembahyang di tempat-tempat lagu tu. Hak mana-mana duduk situ, tenanglah hati. Tidak kata, aku sembahyang no. Tak boleh bala, sembahyang sekadar sah. Nyanyo tu. Nyanyo. Tapi kalau pakai cara ni, boleh sembahyang. Pas zaman sekarang ni orang mengaji macam-macam. Nak guna berapi, royak. Dah. Lari dah tu lari. Gitu je kan. Balik pula. Balik pula pergi situ. Nak cari rezeki muka tanah tu, nenek moyang kita duduk sini kan. Sebab tempat kita ni orang duduk tepi sungai tadi. Balik pula.
Buat sementara awak lari kereta jujuk-jujuk tepi jalan tu dah. Lepas tu balik pula gitu. Balik juga tak kena raya, belek-belek nyimpan tu tubik ular dah. Macam-macam sesa juga tu hidup tu. Tapi nak kata kalau nak kira kan, nak kira mengikut kaedah ni nak. Orang kata makruh juga dah. Nyanyo tu tak ada hukum makruh, tidak boleh ambil daripada hadis. Tak ada. Harus mana-mana harus. Lepas tu hadis di bawah tajuk ni sebenarnya tak ada kena mengena dengan sembahyang. Tak ada kena mengena. Jadi nak dalil lah ke mana? Sengaja dah Imam Bukhari buat mari tu. Ni duk cerita pasal sembahyang. Dalam hadis aku mari ni ada ke sembahyang? Tak ada. Ada tak segi. Tak segi. Tak segi suku. Sepuluh orang tua larang jangan gi sungai. Tapi kalau gi ada faedah, nak gi ikat ikan. Misalnya kita pandang tak segi tu kepada orang tak pandang boleh jadilah lemah. Jadi begitulah juga hadis ni. Tak segi tu kalau saya saja lekor-lekor pergi. Seperti yang kita akan dapat lihat di dalam kesimpulannya nanti. Dia kata jangan kamu memasuki kawasan orang-orang yang ditimpakan azab kecuali dalam keadaan kamu menangis. Itu cara Nabi suruh. Sekiranya kamu tidak dapat menangis, janganlah pergi ke situ, supaya kamu tidak ditimpa azab siksaan yang telah menimpa mereka. Ini tidak lebih seorang ayah bagi peringatan kepada anak dia pasal ada budak lemah. Tu tengok, tengok. Marah dah. Jangan pergi mandi sungai. Sebab apa? Tu ada dah. Mati dah kata. Dua beradik tu. Misalnya kita kata mati dah. Apa pergi mandi sungai? Dia larang anak dia. Sebab tu bukan bermakna tak boleh langsung tepat tu, tak boleh tak ada manfaat langsung. Dah. Kalau kena cara tak apa. Kena cara. Di bawah bab nuzulin Nabi dalam nota tu, nuzulin Nabi SAW al-Hijr, berhenti Nabi SAW di Hijr. Bukhari meriwayatkan hadis ini juga daripada Ibnu Umar dengan sedikit perbezaan pada lafaznya. Adalah dalam bab akan datang. Dengan berpandukannya dapat diketahui apakah nama tempat yang telah ditimpakan azab itu. Lihat teksnya ini. Lagu ni. Lamma marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hijr, qala la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin thumma qanna'a ra'sahu wa asra'a as-sayr hatta ajaza al-wadiyah. Ini dalam Bukhari sendiri akan datang. Bermaksud apabila Nabi SAW lalu di Hijr, beliau SAW bersabda, janganlah kamu masuk ke tempat-tempat orang-orang yang telah menzalimi diri mereka, buat nyaya ke diri sendiri, kerana dibimbangi apa yang telah menimpa mereka akan menimpa kamu juga, kecuali dalam keadaan kamu menangis. Kemudian beliau SAW menudung kepalanya, lalu berjalan dengan cepat sehingga melepasi lembah itu. Begitulah cara Nabi buatnya. Al-Hijr, dalam Quran ada nama surah Al-Hijr. Al-Hijr ialah negeri kaum Nabi Saleh alaihi salam, yang lebih dikenali dengan kaum Samud. Kaum Samud ni situlah. Ia terletak di sebelah utara Madinah. Jaraknya dari Madinah ialah sejauh 347 km. Peristiwa lalunya Nabi SAW di Hijr ini berlaku ketika beliau dalam perjalanannya ke Tabuk, iaitu pada tahun yang ke-9 Hijrah. Pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dalam perjalanan itulah berlaku peristiwa ni. Dia kata gini ni, situlah. Dalam hadis atas ni dia sebut gitu je, tak jelas mana, bila, tak jelas. Untuk jelas tu kita kena tengok tempat lain, atau dengan kalau ada syarah dia ayat lah, dengan syarah dia sini.
Tak apalah. Antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, ini pengajarannya, larangan berada dengan leka dan lalai di tempat-tempat yang pernah ditimpa azab Allah. Itu peringatan tu. Kalau tempat yang pernah berlaku benda-benda yang tak molek lah, kita kata, kita jangan pergi tu, pergi dengan lalai jangan. Leka jangan. Nak buat maksiat pula, lagilah kau tak boleh. Leka pun tak boleh dah. Jadi kena beringat benar pergi tu. Duduk boleh, semaya boleh, tapi kena beringat, jangan degil. Ada juga kita dengar kan Indonesia tu, orang ayak tu kena lari, tak saya lari dah, tak saya tinggal kampung dia. Tak boleh lagu tu lah. Itu leka tu orang panggil lala, dia ingat sport skala kali. Tak ada dah 100 tahun tak ada gambar-gambar pun. Tak boleh buat lagu tu. Dah kalau ada orang royak lagu tu, kena beringat lah, jangan leka. Yang kedua, manusia sepatutnya mengambil iktibar dan mendapat pengajaran daripada sejarah buruk yang pernah menimpa nenek moyang mereka. Kita kena ambil iktibar. Tak boleh apa-apa yang berlaku dalam sejarah tu lupa. Maknanya kita kena anggap penting lah sejarah ni penting. Jangan awak tak tahu gitu. Sejarah keluarga, sejarah bangsa, sejarah masyarakat, sejarah macam-macam kaum dalam dunia ni kena buat pengajaran, panduan. Bapa dia jatuh, bapa dia naik, semua kena ambil kira. Yang ketiga, manusia sepatutnya berfikir bahawa generasi dahulu yang telah ditimpakan azab itu sama juga dengan mereka. Kalaulah orang-orang dahulu boleh ditimpa azab kerana derhaka kepada Allah dan Rasulnya, apalah lebihnya generasi kemudian yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya sehingga mereka berasa terjamin daripada azab Allah. Jangan berasa sedap hati, kita tak apa. Jangan. Orang-orang dulu serupa dengan kita. Apa lebihnya kita ni jadi siapa nak selamat? Kalau kita duduk tempat tu, terutama tempat yang maklum dah, kena beri. Tempat misalnya kita kata bahaya, kita kata bahan radioaktif ke macam-macam lah bahan sekarang ni, bahaya kan? Kena beri, ambil berat. Jangan awak tak tahu, jangan. Masa depan kita tu biar pasti, biar jelas. Yang keempat, secara logik dapat diterima bahawa sesuatu tempat yang pernah ditimpa malapetaka satu kali lebih mudah untuk ditimpa malapetaka yang sama pada kali yang lain. Itu ada isyarat. Kalau tak erti gambar satu pun berlaku dah ni, semula boleh berlaku pula. Mudahlah. Seperti kita sebut tadi lah, orang berkasan. Berkasan ni mudah nak jadi. Tekanan sikit-sikit jadi. Jadi hak ni pun tempat-tempat lagu ni pun kena beringat. Walau bagaimanapun tempat tak pernah jadi pun dia boleh berlaku juga. Boleh berlaku. Allah SWT Maha Kuasa. Orang lain tak boleh nak ubah, nak gapo tak boleh. Tuhan dia boleh ubah. Kita jangan berasa sedap hati Malaysia ni tidak masuk dalam lingkaran tu. Jangan buat sedap hati gitu. Dah berapa kali duk kocok nama hak ni buat ujian dia, hak ni buat ujian nuklear dia, dah tak tahulah kuana pergi ni dah. Takutnya berubah keadaan tu. Jadi kena atas kita pula. Ganjok mari boleh berlaku benda tu. Sebab apa manusia buat ni teruk sungguh. Ujian di laut, ujian di bukit, ujian mana-mana. Walaupun dia kata tak ada kesan sampingan. Orang kata boleh berlaku. Yang gegar gitu umur tu, tak ada kesan sampingan. Ya. Kawasan kemalangan kena beringat. Orang kata situ banyak kali dah. Tahan orang Tino tahan. Apa tu? Kena beringat. Kalau bawa kereta seorang-seorang, termasuk. Benda yang berlaku satu kali boleh jadi berlaku pula di situ. Kena beringat. Kena beringat. Dia nampak macam-macam. Orang royak tu kita kena tengok. Ada juga cerita ni macam-macam sebar ke pelawak. Tapi kalau orang-orang yang molek royak,
ramai royak. Apa yang kita tak setimanya, beringatlah kebaikan untuk kita juga. Malam-malam masa sekian-sekian tak sah kan? Tak sah lah. Tak sah dia tebal lah. Sepuluh zaman itu kan, zaman itu muka teruk lagi, tidak 10 zaman dah. Ni jalan-jalan tu setengah-setengah tu askar jaga tak boleh masuk, sekat pukul sekian-sekian je. Tu tak boleh tebal lah tu. Dia kata tak sah, tak sah. Dia nak jaga keselamatan kita, terbagi ya. Gapa-gapa susah kita lah juga. Jadi hak ni termasuk masuk. Jadi hadis ni luah. Hadis ni jangan kita tengok semasa gitu je tak. Bahkan untuk setiap masa dan mungkin dalam berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai bentuk. Yang kelima, manusia kadang-kadang terlupa bahawa di sebalik kegembiraan dan keseronokan yang mereka nikmati, sebenarnya terdapat banyak sekali sebab-sebab yang boleh membawa mereka kepada kedukaan dan kemusnahan. Banyak benar lah. Bangga lah, megah lah. Dia naik kapal terbang, sedap lah. Tak tahu kalau pecah tu mati lah. Tak tahu mana, tak boleh nak kutip no. Kita masa bangga lah, hebat. Misalnya benda-benda lain lagu tu, bukan sedap ni makan manis yang sedap no. Khabar kata, khabar tahu-tahu kecil manis terletak situ habis no. Benda sedap, seronok tu. Kena beringat sikit. Banyak benar. Bahawa lagu ni boleh pergi belakang dalam pelbagai bidang. Lapangan kehidupan boleh pergi belakang. Seronok, suka dah. Sebab tu kena beringat hak dulu hak tsunami tu kan ada pergi Kelo, pergi suka-suka dah nak pergi bawa anak siapa tahu duka yang menimpanya, siapa tahu. Itulah kena beringat. Tempat-tempat kita kata seronok-seronok tempat kita ni patah dah, tempat air terjun nak pergi Kelo lah kononnya. Kalau negeri luar kat, negeri hot tempat salji, kita tengok pun nampak suka main. Dah tempat tu. Setengah-setengah tempat tak lagi, tak tahu pah ke mana tu, bawah tu. Dah muka sepuluh air batu paruk tu. Tak piti 50 sen, dah tempat ke bawah. Tempat-tempat boleh main. Jadi dia tekan mau dia jaga tempat kawasan yang memang orang nak main. Hak luar kawasan tu, yang terbaik pergi tak tahu kalau. Nampak seronok. Tahu-tahu tak klik. Pergi Kelo lah kononnya. Jadi kena ingatlah hak lagu ni seronok-seronok, di sebalik seronok tu ada. Yang keenam, tidak patut sama sekali orang-orang Islam pergi bersiar-siar ke tempat-tempat yang pernah ditimpa azab Allah dan menetap pula di sana selama beberapa hari semata-mata untuk mencari barang-barang peninggalan zaman purba, atau melihat monumen-monumen bersejarah. Semata-mata perbuatan seperti ini sebenarnya bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita pengkaji sungguh, tak apa arkeologi ke misalnya, pupuk arkeologis tu, tak apalah. Ada maksud, dia ada kaedah dia, ada cara dia. Ataupun pergi nak ambil iktibar semata. Kita pergi misalnya Jordan tu laut mati tu katakan, masing air dia lebih masing pada hak lain. Hak tempat tu yang balik bumi tu. Tapi jangan leka lah pergi tu. Pergi ambil iktibar tengok. Tu. Sekurang-kurangnya kita tak kerti ni ambil iktibar. Tak apa dah. Jangan leka pergi tu. Kalau pergi ada kerja lama tak apa. Yang ketujuh, larangan pergi ke tempat-tempat yang telah diketahui tidak selamat atau terdedah kepada bahaya. Itu yang Nabi pesan sangat tu. Supaya seorang bapa pesan, jangan pergi sungai tu mati dah. Anak sikit-sikit misalnya kita kata kan, kan saing mula juga tengok tu. Jadi hak ni pun lagu tu lah juga. Tempat-tempat yang diketahui tidak selamat atau terdedah kepada bahaya, jangan pergi. Kalau pergi dengan beringat ada hijau. Sebab apa? Dia mudah nak berlaku semula tu. Boleh berlaku semula.
Yang ke-8, tidak wajar kita pergi bersukaria di tempat-tempat yang sepatutnya kita pergi bersedih dan mengambil pengajaran. Nak pergi tempat-tempat lagu tu jangan dengan maksud bersukaria, buat pula maksiat situ, bergambar macam-macam lah. Lelaki perempuan bebas pergi, ajalnya tidak sepatutnya. Tidak sepatut lagu tu. Ada tempat-tempat kita boleh pergi, tapi untuk pengajaran, untuk iktibar. Yang ke-9, tidak terdapat satu pun hadis sahih melarang bersembahyang di kawasan-kawasan yang pernah ditimpa azab Allah. Yang ada di dalam hadis-hadis sahih hanyalah larangan berada di kawasan-kawasan itu dalam keadaan leka dan lalai. Itu ada. Larangan pergi duduk, pergi sembahyang, tak ada. Sebab kata tadi, Pak bincang dah tadi tu. Ceritanya antara kesimpulan yang dapat dibuat daripada hadis ini. Kalau kita pergi ke bakso lagi panjang pula kan. Kena sekat tu lah dulu hari ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana. Tak dengar betul. Betul. Setengah-setengah ulama mengatakan wajib bahkan baca surah tu. Sunat lain, sembahyang sunat tak apa, sembahyang sunat tak. Kalau dalam sembahyang fardu memang. Maqam kekasih Allah ni maksudnya lagu mana maksudnya? Tak jelas ni. Kubur maksudnya? Tak ada. Kalau lagu ni tak ada. Dia tidak semestinya kitab-kitab asbabun nuzul ni dia serupa kitab lain juga. Boleh jadi sahih, boleh jadi tidak sahih, boleh jadi maudhu', macam-macam ada. Jadi kita tengok sudah bercanggah dengan hadis ni yang sahih yang kita belajar ni, tak boleh pakai. Betul lah. Di kubur Nabi-Nabi mana-mana pun tak ada kelebihan. Kita pergi semaya di kubur dia tu, tak ada. Bahkan salah haram. Sebab boleh jadi nampak macam pemujaan pula. Jadi ada, kalau ada itu tak boleh, dia bercanggah. Ni orang panggil riwayat lagu ni riwayat yang mungkar, bercanggah dengan hak sahih, tak boleh pakai. Muslimin kan orang yang tak yang kita di masjid, jadi sah depan tu penuh bertiga. Jadi ada semuanya 3 je belakang ikut dia ini. Jadi sah saja 3 orang. Dia buat sah dia 2 orang ke 3 orang duduk situ. Di mana? Di belakang dalam masjid. Sah. Cuma tak jauh lah. Jauh benar. Jauh benar apa kalau dia nampak sah lagi. Cuma tidak mengikut sunnah lah. Tak dapat pahala ikut sunnah. Semaya sah. ada macam itu gua kan umat Nabi Muhammad ni tamak sikit Tuhan before azab Pak Nabi ada minta betul ke begitu? Betul. Bukan maksud lambat sikit, maksudnya azab yang umum. Semua umat ni jadi lenyap. Kalau tempat ni itu ada. Ada mana siapa mati tak ada umat dia. Kalau umat dulu Nabi dulu ada lah gitu.
Azab tu umum, semua kena, semua pokok dia. Sebab apa yang tidak berlaku gitu? Salah satunya hikmah umat Muhammad ni, dari segi munasabah pun, sebab umat dia ada 100 dunia ke duduk. Kalau berlaku semua dunia ni, kiamat lah. Kiamat. Selagi tidak kiamat kan, dia akan berlaku sana, rupa bumi sini, dah. Gitulah. Tidak kata lenyap semua sekali, tak ada. Itu betul. Itu masih benda khilaf lagi ya. Kalau berdasarkan riwayat Abu Daud ada. Tetapi yang apa ni, benda khilaf lah. Ada yang mengatakan tak ada. Begitu. Benda khilaf. Gereja pandangnya mana ada. Itu tengok orang dia macam menegur pemerintah ni, dia tak boleh cepat dia. Itu tak boleh bercara terang-terang ni. Kita taat lagi pemerintah tu dengan sekolah pandangnya tak. Itu hadis tidak akan berlaku kiamat lagi. Dia ada Allah. Jadi maksud gereja tadi, masalah gereja tu, gereja mana ya? Tak jelas tu ada. Tu saya tak tahu cerita tu lagu mana kan. Kat sekarang ni kita duduk bincang cara sembahyang ni, tak ada baca. Baca dah tadi tak ada bincang. Sembahyang dalam gereja tu tak apa. Cara sembahyang tu. Apa cerita lain tu tak tahu cerita apa tu cerita. Kalau sembahyang tak apa. Paling tinggi makruh. Paling tinggi makruh. Kalau ada berhala-berhala tu, kalau tak ada berhala, tidak makruh pun. Tidak makruh. Itu akan datang. Baru ni pihak gereja membuat kata cara buka puasa lah. Oh. Buka puasa gereja buat. Kemudian tu kuil pula buat. Kuil pun ada buat je lah. Dia buat di gereja lah. Buat di gereja lah. Jadi akhirnya Datuk Dr. Sali suruh jadi di seluruh lah. Sebab kurnia ada undang kulit batu untuk memurtadkan apa ni. Itu cerita lain lah. Itu cerita lain lah. Cerita lain. Akan datang kita akan bincang Sayyidina Umar dijemput juga makan. Dijemput juga makan di gereja, tapi bukan buka puasa. Kalau buka puasa tu lain. Dia berkait dengan ibadat macam tu. Tak boleh. Kalau di sini saya kurang pasti lah, sebab tak pernah masuk gereja kat sini. Kalau masa saya dengan Tuan Haji Abdullah Awang belajar di Amerika dulu, guru-guru bahasa Inggeris ni di universiti ni kebanyakan guru-guru kontrak. Dan guru ni kadang-kadang suami dia orang padri. Jadi dia memujuk orang bukan Kristian ni pergi tempat dia semayang. Dan kalau siapa pergi, dia bagi A. Dia bagi A. Oh ya. Jadi benda ni, kalau orang tak pergi memang dia bagi B. Dari segi Jadi hukum, benda orang yang pergi tengah hukum tu macam mana? dari segi hukum buka puasa di gereja. Dari segi buka puasa tu tak boleh lah. Tak boleh. Tapi akan datang kita akan bincang. Sayyidina Umar dijemput, ajak makan, dia boleh terima. Dia kata tak saya masuk tu sebab ada berhala kata. Boleh terima di gereja sekalipun. Sayyidina Umar tak terima. Dia tak sah. Tapi tak sah pun tidak bermakna haram di situ. Tidak. Kalau ahli kitab ni masih boleh lagi. Tapi kalau berkait dengan ibadat tu tak boleh lah. Macam buka puasa, sahur ke apa tu kan. Tak molek lah paling tidaknya. Tak sepatutnya lah gitu. Dia tak puasa. Ni tentang Wahabi ni, ada orang kata sesat ya lah ke? Sebab kata Tuhan bertangan, mata, bermata ke apa ni. Ini ialah dulu kita sudah bincang dah sikit kan. Nak bincang panjang-panjang pun alah. Ini sebenarnya masyarakat kita sekarang ni, pada pandangan saya lah, nampak terlajak sikit. Terlajak.
Dia Wahabi hak mana-mana pun, kita sendiri pun hak dikatakan tidak Wahabi. Banyak benda hak salah kan, hak bercanggah, hak tidak kena dengan Islam, dengan sunnah Nabi. Jadi Wahabi ni pun lagu tu juga, lagu tu juga. Tetapi hak kata bertangan gapo gitu gini ni sebenarnya dalam Quran pun ada hak tu. Cuma cara dia tu pahal berbeza. Cara dia pahal tu sebenarnya sebelum dia tu sudah ada dah. Tangan ada, tapi tangan tidak serupa dengan makhluk. Bukan ditakwil tangan tu dengan makna kuasa atau dengan makna gini-gini. Itu sebenarnya sebelum Wahabi wujud lagi sudah ada dah cara lagu tu, dan diterima oleh ulama sebagai cara yang betul. Jadi kalau Wahabi faham lagu tu, tidak, kita tak boleh kata salah dia kerana tu. Tak boleh, tak betul tu. Ni setengah-setengah tu. Baru ni saya ada dengar, masuk dalam internet sikit, ada dengar ada seorang ustaz tu dia kata, lepas tu saya cek selalu, tak betul. Itu yang kata terlajak tu. Dia nak marah ke Wahabi, dia moga orang pakak marah dia tambah kata lah. Dia tambah kata. Jadi dia kata orang Wahabi ni dalam kitab sikit-sikit, dalam kitab ni pengarang dia cucu kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan pengasas tu. Kitabnya nama Fathul Majid. Dalam tu dia kata Allah duduk atas kerusi, kata dia. Allah duduk atas kerusi. Apa tak sesak mana? Memang sungguhlah kalau Allah duduk atas kerusi lagu ni, memang kalau siapa dia faham lagu tu sesak. Masalahnya ada dalam kitab tu dia sebut dalam kitab. Tidak gitu. Itu jadi fitnah pula. Jadi fitnah pula. Kita kata kita lebih baik daripada orang. Kita kata hak bukan-bukan, hak orang tak kata. Dalam tu sebenarnya ada dia asar Sayyidina Umar. Asar Sayyidina Umar sebut bila Allah duduk di atas kerusi. Kerusi itu bukan maksud kerusi ni wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Tu kursi tu. Kursi ni ke? Bukan hak ni. Kursi tu kursi lain. Dan hadis tu, asar itu, ulama-ulama kaji termasuklah orang-orang tempat kita ni dia anti sangat. Syekh Nasiruddin Al-Albani tu macam-macam lah kata huda. Syekh Nasiruddin Al-Albani kata itu tidak sahih. Bila tidak sahih, apa Wahabi akan buat pegangan hak tu? Dia tak terima pun benda tu. Dan kalau salah kata lagu tu, Sayyidina Umar lah yang salah. Bukan Wahabi kata dalam kitab tu Sayyidina Umar kata. Masalahnya tu tak ada pun. Jadi diletakkan atas Wahabi. Terlajak nak menguduh tu hak bukan-bukan. Itu terlajak tu kalau lagu tu tak boleh siapa lagu tu. Kalau betul tak apa, siapa-siapa pun boleh dikritik. Tetapi kalau bukan dia kata gitu, kita kata dia kata gitu. Orang ramai hak tak tahu kau satu ni, dia kata sungguhlah Wahabi faham yang gitu. Kalau lagu tu sesak benar, dia duduk atas kerusi lagu ni. Padahalnya ceritanya lain. Itu jadi terlajak dah tu. Dengan sebab itu kita kena beringatlah sekarang ni. Jadi terlajak bila becing, dia akibatnya jauh tu pergi tu. Lama-lama jadi orang berasa tak segi semaya, tak ada kelebihan dah. Dia akibatnya sampai kepada peringkat politik. Jadi kalau hak dia sesak, kalau Syiah mereka pun semua tolak. Sesama-sama sesak. Mungkin baik sikit dari segi pengurusan dia, pentadbiran dia. Dia akan jadi gitu. Patut mana-mana gitu, tak boleh semaya. Tak boleh semaya di Masjidil Haram. Sedangkan di masjid tu semaya berapa banyak pahala dia. Lepas tu tak ada faedah lah duduk tunjuk apa ni bulan puasa kapal semaya tarawih. Dia mungkin hak sesak semaya. Bahaya tu. Banyak perkara tu. Lepas tu hak duduk sebarkan Quran, baca Quran, ikut jalan, tak boleh lah. Waktu sesak akidah dia. Itu akibat dia tu jauh pergi. Dan tak kena lah gitu. Jangan melampau, jangan terlajak. Nak kritik tak apa, biar betul. Jangan orang tak kata, kita kata, dia kata. Sekadar tu lah, secara ringkas. Ini dia kepada Ustaz. Sebenarnya buat untuk surah rantai kalau ini dari kawasan masih kepada kata ini apa yang diperhatikan ini. Dan sampai kita tadi kita ada dulu ada